Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bidinil qawim wa bayyana siratahul mustaqim bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin wa fazu bithawabil muqim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senantiasalah kita ucapkan dengan lidah kita dan kita sertakan dengan amalan-amalan zahir kita, amalan-amalan badani. Kerana itulah yang dituntut daripada yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengucapkannya dengan lidah apabila kita menerima nikmat Allah walaupun hanya sekali, tetapi kita seharusnya menyebutkan kesyukuran itu berkali-kali. Tanpa daripada kesyukuran yang ditunjukkan dengan anggota, maka hanya sebutan Alhamdulillah, hanya sebutan terima kasih, hanya sebutan syukur tidak memadai untuk menunjukkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita memperbaikilah apa yang telah kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jauhkan sejauh-jauhnya. Janganlah kita nak mendekatinya lagi. Walaupun kita sebagai manusia ini terkadang-kala banyak salah silapnya. Apabila kita bergaul dengan orang, terlanjur lidah kita, terlajak mata kita memandang, itu semua adalah merupakan kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia. Maka kita jauhkanlah apa yang dilarang, apalagi buruk sangka kepada saudara sesama kita. Kerana buruk sangka itu ada sebahagiannya dosa, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah sangka-sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka tersebut itu adalah dosa. Kalau kita sangka buruk kepada orang walhal orang tidak melakukannya, maka itulah yang jadi dosa. Wala tajassasu, jangan kita mengintai-ngintai hal orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kita mencela setengah dengan setengahnya. Ini adalah merupakan perintah daripada Al-Quran. Kadang-kadang orang cakap betul tetapi kita salah mentafsirkan, jadi kita buruk sangka kepadanya. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an telah datang berziarah ke kota Madain. Kota Madain adalah sebuah kota di Parsi. Beliau telah melantik seorang sahabat, Huzaifah ibnu Yaman, untuk menjadi governor di sana. Jadi dia ke sana adalah untuk bertanyakan khabar Huzaifah. Wahai Huzaifah, bagaimana keadaan kamu dan bagaimana hal pemerintahan, iaitu orang-orang yang di bawah pemerintahan kamu, adakah semuanya baik-baik? Dijawab oleh Huzaifah, semuanya baik-baik. Di dalam perbualan itu ada perkataan-perkataan Huzaifah yang tidak disenangi oleh Sayyidina Umar. Ada 4 perkara yang dicatat, yang diingat oleh Sayyidina Umar. Pertama, apa yang dikatakan oleh Huzaifah ibn Yaman. Dia mengatakan bahawasanya aku sangat senang dengan fitnah. Yang kedua, dia mengatakan bahawasanya aku benci kepada perkara yang hak, perkara yang benar. Yang ketiganya, aku tidak wuduk ketika solat. Dan yang keempat, aku memiliki yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. 4 perkara ini sudah sangat terasa oleh Sayyidina Umar. Dia tidak berkata apa-apa. Sekembalinya dia ke Madinah, nampak daripada wajahnya, air mukanya tidak senang. Daripada hasil ziarahnya itu telah dibaca oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana hasil ziarah kamu ke sana, iaitu sahabat kita Huzaifah ibn Yaman, adakah beliau baik-baik saja?
Sayyidina Umar kata, baik-baik saja, hanya beberapa perkataan daripadanya tidak menyenangi aku. Kalaulah seandainya engkau dapat menghuraikan apa maksud apa yang dikatakan oleh Huzaifah ibn Yaman, barangkali akan menyenangkan hati aku. Akan hilanglah rasa tidak senang aku kepada Huzaifah. Jadi ditanya Sayyidina Ali, apa yang dikatakan oleh Huzaifah kepada kamu? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, pertama yang dikatakan itu, dia sangat senang kepada fitnah. Jadi kata Sayyidina Ali, benar, apa yang dikatakan itu sangat benar. Kenapa hal yang demikian? Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wala auladukum fitnah wa anna Allaha inda ajrun azim. Allah Ta'ala mengatakan, ketahuilah oleh sekalian kamu, hanya senya harta dan anak-anak kamu adalah merupakan fitnah. Fitnah adalah merupakan ujian, dan pahala daripada sisi Allah itulah yang paling besar. Jadi kalaulah harta dan ujian, harta dan anak-anak itu merupakan fitnah yang disebut oleh Allah, tak ada orang yang tidak suka kepada harta, dan tak ada orang yang tidak suka kepada keturunan anak-anak yang dilahirkan daripada zuriatnya sendiri. Tentu ini adalah merupakan rujukan yang sangat benar yang dia mengatakan bahawasanya dia suka fitnah, kerana al-fitnah itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ujian kepada kita. Apabila kita mendapat harta, apabila kita mendapat anak, kita kena didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, merupakan tanggungjawab dan cobaan kepada kita. Dan apabila kita menghadapi pemberian Allah daripada harta yang banyak, maka kita kelolakanlah harta kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kita sedekahkan kepada yang memerlukan, dan kita nafkahkan, infakkan dan sebagainya kepada harta yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Kerana kita ni diibaratkan sebagai orang yang menerima cobaan, iaitu orang yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan harta tersebut daripada tangan kita kepada orang yang berhak. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Huzaifah. Dia kata dia benci kepada yang hak. Sekali lagi Sayyidina Ali mengatakan benar apa yang dimaksudkan oleh Huzaifah. Perkara ini sangat-sangat benar. Apa yang dimaksudkan dengan hal yang demikian? Maka Sayyidina Ali mengatakan, adakah kamu percaya bahawasanya mati itu adalah benar? Mati itu adalah hak? Sayyidina Umar mengatakan, tentu sekali, siapa yang dapat menafikan kematian? Tapi adakah orang suka kepada kematian? Tak ada satu pun yang suka kepada kematian. Orang semua takut mati, orang benci kepada kematian. Tidak salah apa yang dikatakan Huzaifah bahawasanya dia benci kepada yang hak, kepada yang benar, kerana yang dimaksudkan al-haq itu adalah kematian itu sendiri. Dan langsung apa yang dikatakan lagi, kata Sayyidina Ali, dia mengatakan bahawasanya dia tidak wuduk untuk solat. Sayyidina Ali kata benar, kerana yang makna solat itu bukan hanya perbuatan-perbuatan yang kita diwajibkan. Makna solat itu terkadang-kala merujuk kepada selawat. Selawat kepada Rasulullah asalnya daripada perkataan solat. Makna solat itu sendiri adalah rahmat. Jadi apa perlu untuk dia berselawat dengan wuduk? Kalau dia tidak wuduk pun dia boleh berselawat, kerana yang dimaksud selawat, yang dimaksud solat itu bukan solat yang kita kerjakan, yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang disudahi dengan salam, dan mengandungi beberapa perbuatan dan perkataan yang khusus. Tidak begitu maksudnya. Dan yang keempat yang dikatakan, aku memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah di langit. Seolah-olah macam apabila kita baca ungkapan ini, dia sudah terkeluar daripada agama Islam. Tapi kata Sayyidina Ali, sabar. Apa yang dikatakan daripada ungkapan ini juga tidak akan menggugah keimanannya sama sekali. Dia berkata benar. Apa benarnya? Kerana Allah Ta'ala tidak memiliki isteri dan anak, tetapi Huzaifah ibn Yaman memiliki isteri dan anak. Dia tidak salah mengatakan bahawasanya aku memiliki yang tidak dimiliki oleh Allah. Aku ada isteri, aku punya anak, dan Allah Ta'ala tidak punya isteri dan tidak punya anak. Tidak sedikit pun di dalam perkataannya itu akan menghina keadaan Allah Ta'ala, malah membesarkan
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang nak disampaikan. Jadi apabila kita sudah mengetahui perkara yang sebenarnya, maka kita tidak akan berburuk sangka kepada orang. Inilah sedikit bingkisan daripada kuliah Zuhur hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa memandang kepada diri kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, belum tentu itu perkara yang sebenarnya. Belum tentu dia itu secocok dengan apa yang kita fikirkan. Sebabnya terkadang kala kita tidak mengerti apa yang dipertuturkan oleh orang, apa yang diperbuat oleh orang. Kita merasakan bahawasanya apabila orang tidak ada duduk di dalam satu majlis yang baik, orang itu keluar daripada perkara yang baik. Walhal di tempat lain dia berbuat baik, kita tak nampak. Kerana ini merupakan satu perkara yang sudah kita lalui. Kita ada murid-murid, banyak murid-murid. Ketika kita di dalam kesusahan, semua murid-murid datang. Ini perkara yang benar berlaku. Murid-murid datang. Ada yang tunggu kita sampai jauh malam kerana kita mempunyai masalah menemani kita. Ada pula yang tidak tunggu sampai larut malam, sekejap saja dia sudah balik, sudah pulang. Padahal semua masalah yang kita punya sudah diketahui. Jadi apabila ada sebagian murid yang pulang, sebagian murid yang menemani kita merasakan tidak senang. Dia mengatakan murid-murid yang keluar ini tidak setia dengan kita. Walau kita sebagai guru, kita melihat semua apa yang dikerjakan oleh murid-murid kita. Sekalipun mereka tidak ada di tempat kita, mereka keluar pulang cepat di rumah. Mereka membaca Yasin, membaca apa, mereka doakan daripada rumah. Mereka mencari usaha orang-orang lain yang boleh menolong masalah kita. Tapi apabila kita duduk bersama mereka, kita terdapat desas-desus yang mengatakan ini murid tak setia dengan guru, ini murid tidak taat kepada guru, guru ada masalah cepat-cepat mau pulang. Tapi kita yang punya guru, kita yang sebagai guru yang tahu keadaan murid-murid kita, kita yang punya hak untuk memberikan penjelasan kepada orang yang tunggu lama, yang merasakan dialah yang setia dengan guru, yang berusaha untuk segala-galanya memudahkan pekerjaan guru, tetapi yang lain itu tidak, maka kitalah orang yang akan menjelaskan. Kamu tidak boleh berkata demikian kerana kamu sangka orang balik, maknanya orang tidak menolong. Ini perkara yang sudah berlaku pada diri kita sebagai untuk iktibar daripada kita. Jangan kita memandang orang yang tidak ada di hadapan kita tu bukan orang yang menolong hak sebenarnya. Maka kita kena fikir, kena pandang, kena cari tahu supaya kita tidak ada rasa sangka buruk kepada orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kelonggaran ataupun memberikan kita jalan keluar untuk kita memahami saudara-saudara sesama Islam kita. Kerana tidak sedikit daripada sebab salah sangka, maka perkara tersebut akan menjadikan hubungan antara kita yang bersaudara di dalam agama akan berpecah belah. Ini adalah merupakan satu tanda-tanda datangnya akhir zaman, iaitu banyak buruk sangka yang menyebabkan perpecahan ummah. Kita sambung apa yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu, iaitu Rasulullah telah terlibat dengan perang Fujar ataupun Fijar, yang mana kita sudah jelaskan di dalam peperangan tersebut makan masa yang amat lama, sampai 4 tahun lamanya, yang akhirnya sampailah umur ataupun usia Rasulullah 20 tahun. Kemudian tu Rasulullah telah terlibat di dalam satu perjanjian yang dinamakan Hilful Fudul. Apa makna Hilful Fudul? Makna Hilful Fudul, Hilful itu sendiri maknanya adalah Al-Ahdu. Al-Ahdu maknanya sebuah perjanjian yang telah dimeterikan oleh puak-puak ataupun suku-suku Arab ketika itu yang ada di Mekah. Perjanjian ini adalah berkenaan dengan keselamatan orang yang datang berniaga ke Mekah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, setiap tahun, setiap bulan, setiap masa akan terjadi pergaduhan di Mekah disebabkan kerana orang sangat membanggakan sifat asabahnya, iaitu sifat kesukuannya, yang akhirnya datang satu perjanjian adanya bulan-bulan haram yang 4 bulan yang memberhentikan segala pertengkaran dan perbalahan. Tetapi tidak juga dapat bertahan. Kadang-kadang di dalam bulan-bulan yang haram itu juga terjadi pergaduhan.
dan orang-orang sebelumnya zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di antara orang-orang yang cuba untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian, tidak berjaya, tidak bertahan lama. Sampailah kepada masa junjungan Nabi besar kita berusia 20 tahun. Ini adalah hasil usaha daripada pak cik beliau sendiri yang namanya Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair inilah yang telah mengusulkan dibuat semula perjanjian ini. Itu makna hilful. Yang kalau makna fudul, fudul adalah asal daripada orang-orang yang pernah memeterikan perjanjian ini tapi mereka gagal. Dan kebetulan pula orang-orang yang cuba nak buat perjanjian ini adalah orang-orang yang namanya semua fadl. Jadi apabila fadl, jadi al-fudul merupakan jamak daripada al-fadl. Jadi perjanjian itu dinamakan atas nama orang-orang yang pernah cuba buat perjanjian itu dan melaksanakannya dengan baik tetapi mereka gagal. Jadi Az-Zubair ini, iaitu pakcik Nabi yang telah berjaya menjemput ataupun mendatangkan semua suku-suku Arab ketika itu kerana untuk menyelesaikan satu masalah, berpunca daripada seorang pedagang yang datangnya daripada Yaman. Pedagang ini namanya Zubaid. Zubaid ini membuat perdagangan dengan satu orang Mekah ketika itu namanya Al-As bin Wail. As bin Wail ini tidak menjelaskan bayaran yang sepatutnya diberikan kepada pedagang Yaman yang namanya Zubaid ini. Jadi oleh kerana dia merasakan bahawasanya dia itu tidak dapat hak yang sebenarnya di dalam kota Mekah yang dianggap oleh orang-orang Arab sebagai kota suci di samping Baitul Haram, iaitu Baitullah, maka dia telah berteriak, iaitu dia telah melaungkan bahawasanya dia telah teraniaya disebabkan tidak ada hak yang sebenarnya sepatut yang dia dapat. Dia naik ke gunung, kemudian tu di gunung itu dia berteriak, "Wahai orang-orang Arab, datanglah kalau ada di antara kamu yang dapat menolong aku kerana aku di dalam keadaan yang teraniaya, dianiaya oleh Al-As bin Wail. Kerana aku sudah berniaga kepadanya, barang-barang keperluan aku yang sudah aku perniagakan sudah diambil, haknya sudah dapat tapi hak aku tidak diberikan." Ketika orang-orang ini meneriakkan keadaan dirinya, tak ada satu pun orang Arab yang nak menyambut panggilan tersebut. Yang dengar itulah Az-Zubair, pakcik Nabi daripada anak-anak Abdul Muttalib. Jadi dia kata, "Adakah kamu ni semua pekak telinganya? Kamu seolah-olah telah menganiaya manusia dengan manusia, sesama manusia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala hak. Tapi di kota yang dianggap suci ini telah terjadi sesuatu kemungkaran." Jadi Az-Zubair kata, "Marilah kita sama-sama berunding." Yang akhirnya tercapailah satu persetujuan yang dinamakan perjanjian Hilful Fudul. Mulai daripada hari tersebut, tidak ada satu orang luar pun yang datang berniaga yang sepatutnya dikeluarkan haknya, yang dihinakan mereka, yang dirampas harta perdagangannya. Semuanya adalah mengikut peraturan. Yang uniknya perjanjian Hilful Fudul ini, iaitu sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu daripada mereka dan tidak berjaya, tetapi perjanjian kali ini yang dipelopori oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib telah sangat berjaya. Kerana bukan hanya mereka saja membuat satu perundingan, tetapi mereka telah meletakkan asas-asas bagaimana untuk menjaga perjanjian tersebut. Maknanya ada orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab, melihat daripada mana pedagang-pedagang ini datang, apa yang diperniagakan, dengan siapa dia buat urusan. Maknanya ada rekod. Ada orang yang kalau umpamanya pedagang-pedagang ini terasa dirinya teraniaya, dia boleh datang mengadu kepada satu biro ataupun satu agensi yang dibentuk oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ini yang kita katakan dia adalah sebagai satu management ketika itu di dalam satu kota yang belum maju, tetapi mereka sudah mengerti tentang hak-hak manusia. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Hilful Fudul, di mana Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam mesyuarat tersebut, dan beliau adalah merupakan orang muda yang paling termuda di antara ahli jawatan kuasa pembentukan Hilful Fudul. Kemudian Rasulullah meningkat dewasa sampai usianya 25 tahun.
Kita tahu di kota Mekah belum ada banyak pekerjaan, dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah seusianya itu hanya kerja-kerja biasa yang terdapat ketika itu. Termasuk salah satu pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Nabi adalah menggembala kambing. Dalam ketika dia menggembala kambing itu, bertemulah dengan kawan-kawan yang sebaya dengan dia, dan dia tidak pernah dikatakan di dalam sejarah orang yang ikut-ikut menyembah ataupun orang-orang yang ikut sama-sama di dalam perayaan-perayaan berhala. Rasulullah tidak pernah ikut. Jadi apabila usianya sudah 25 tahun, dia belajar berniaga sedikit-sedikit, kerana sebagaimana yang kita sudah faham, iaitu pakciknya sendiri, ya Abu Talib, pernah mengajak beliau ke Syam ikut berniaga ke sana. Dan oleh kerana beliau memiliki satu peribadi yang sangat mulia, sangat jujur, fasih berkata, lemah lembut, maka berita akhlak beliau yang baik ini telah sampai kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, ada ulama sejarah mengatakan ketika dia berkahwin dengan Rasulullah, bernikah dengan Rasulullah, dia statusnya adalah anak dara, belum pernah kahwin. Ada pula ulama-ulama sejarah yang mengatakan bahawasanya statusnya ketika itu adalah janda. Dan harta yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah harta daripada peninggalan bekas suaminya yang telah meninggal dunia. Dan bekas suaminya ini, dia pernah 2 kali berkahwin. Perkahwinan pertama ada yang mengatakan dapat seorang anak wanita, tetapi tidak usia panjang, meninggal waktu kecil. Ada yang mengatakan pula perkahwinan yang kedua, dia mendapat seorang anak perempuan yang namanya Hindun. Dua-dua suaminya ini sebelum menikah dengan Rasulullah meninggal dunia, dan dua-duanya pula adalah tergolong kaya di kota Mekah ketika itu. Dan dia mewarisi harta yang sangat banyak. Dan dia adalah seorang wanita bangsawan yang sangat disukai oleh ramai lelaki-lelaki, kerana pekertinya yang baik, lemah lembut, suka bergaul, sopan santun, menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita terkenal, wanita bangsawan. Tapi apabila beliau menghadapi masalah siapa yang akan membawa dagangan-dagangnya, kerana beliau adalah seorang wanita, dia ada seorang pembantu namanya Maisarah. Maisarah ni laki-laki, bukan perempuan. Jadi apabila dia dengar bagaimana kepintaran Rasulullah berniaga dengan akhlak yang baik, dengan budi bahasa pekerti, macam mana dia untuk mempengaruhi orang-orang yang membeli, maka dia telah melamar Rasulullah untuk membawa dagangannya ke Syam dengan ditemani oleh pembantunya yang nama Maisarah. Dagangan kali ini yang disuruh Sayyidatina Khadijah. Sebelumnya dia juga menghantarkan dagangan-dagangannya dengan orang lain, dititipkan dengan orang lain, dagangan-dagangan yang biasa saja, komoditi-komoditi yang tidak penting. Tetapi kali ini oleh kerana beliau mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah memberikan dagangan-dagangan ataupun komoditi-komoditi yang mahal-mahal, yang sangat luar biasa. Jadi dia telah mengamanahkan kepada junjungan Nabi besar kita untuk bawa dagangan itu ke Syam. Cara Rasulullah mendekati customer, mendekati pelanggan dengan keadaan dia yang ramah tamah, dan tidak ada penipuan pun di dalam setiap barangan yang ditunjulkan kepada customernya, kepada pelanggannya, telah menarik perhatian masyarakat. Masyarah adalah merupakan orang yang melaporkan segala kejadian yang berlaku di Syam ketika perdagangannya itu sangat laris dan habis dijual. Tak lama kemudian dia balik ke Mekah, dan dia telah menceritakan hal keadaan Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlaknya yang sangat baik. Maka terbetiklah di dalam hati sanubari Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, inilah calon suami yang aku cari-cari. Ada yang mengatakan ketika itu usia Sayyidatina Khadijah yang sudah diberitakan oleh sebagian ulama sejarah 2 kali janda, usianya sudah 40 tahun. Ini yang biasa kita dengar daripada banyak ahli sejarah yang umum. Dan ketika waktu itu Rasulullah baru berusia 25 tahun.
Ada pula ahli sejarah yang mengatakan bahawasanya usia Sayyidatina Khadijah yang sebenarnya ketika menikah ataupun ketika melamar Rasulullah, usianya belum 40. Ada yang mengatakan usia Sayyidatina Khadijah 28 tahun. Sangat jauh jaraknya dengan apa yang selalu diberitakan, iaitu 40 tahun. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam pandangan Ibnu Katsir, di dalam hadis ataupun di dalam keterangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan usia Sayyidatina Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah baru 28 tahun. Dan Rasulullah sendiri 25 tahun. Tidak ada pertikaian tentang usia Rasulullah nikah yang pertama 25 tahun. Tetapi ada banyak perselisihan pandangan ulama, iaitu usia Sayyidatina Khadijah tidak 40 tahun tetapi 28 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun, sama seusia dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ada banyak pertikaiannya. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab-kitab sejarah dan pada hadis-hadis yang ada dijelaskan seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu Ibnu Abbas punya pandangan yang mengatakan usia beliau baru 28 tahun. Jadi hasratnya itu, hasrat Sayyidatina Khadijah telah diberitahukan kepada sahabat baiknya yang namanya Nafisah binti Munayyah. Jadi dia berkata dengan Nafisah binti Munayyah, dapatkah kamu untuk menjadi wakil, menjadi wakil menyatakan hasrat aku kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nafisah menghampiri Rasulullah dan menjelaskan hasrat sebenar Sayyidina Khadijah untuk mengawini dia, untuk menikahinya dia, jadi dia kata, aku kenalah berbincang dengan pakcik aku dulu, iaitu Abu Talib, dan pakcik-pakcik yang lain. Jadi Rasulullah telah kembali kepada pakcik-pakciknya dan berbincang tentang hasrat Sayyidatina Khadijah. Pakcik-pakciknya sangat setuju kerana semua orang tahu bahawasanya Sayyidatina Khadijah adalah keturunan daripada orang-orang baik. Pakcik-pakciknya semua berkumpul, yang akhirnya terjadilah apa yang kita kata sekarang majlis tunang ataupun majlis risik. Jadi apabila sudah ke sana, akhirnya berlakulah apa yang kita kata pernikahan. Dan ini berlaku selepas 2 bulan Rasulullah kembali daripada Syam membawa dagangan Sayyidatina Khadijah. Berapa agaknya mas kahwin yang telah dibayar oleh Rasulullah ketika menikahi isteri yang sangat dicintai, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin yang diberikan kepada Sayyidatina Khadijah. Dan di dalam sejarah kita ketahui bahawasanya sepanjang Rasulullah menjadi suami kepada Sayyidatina Khadijah, Rasulullah tidak pernah nikah dengan orang lain. Sampailah saat kewafatan Sayyidatina Khadijah, baru dia berkahwin, bernikah dengan Saudah. Kemudian tu Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang ketiga. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Aisyah usianya 6 tahun, kemudian tu dibawa ke rumahnya ketika usianya 9 tahun. Ini pun ada ikhtilaf yang sangat sengit perbincangannya dengan para ulama sejarah. Nanti kita akan bincangkan bila sampai nanti ketika Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah. Dan ketika itu ada diberitakan bahawasanya Sayyidatina Aisyah sudah ada tunang. Tunangannya tidak masuk Islam tapi tetap di dalam kekufuran, yang mana dengan sebab kekufuran tunangnya itulah maka telah diputuskan pertunangan itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Nanti insya-Allah kita bincang dengan lebih jelas hal yang tersebut. Dan daripada Sayyidatina Khadijah inilah Rasulullah telah dikurniakan zuriat. Macam mana yang kita tahu, anaknya yang pertama adalah seorang laki-laki yang gelarnya Abul Qasim. Sebab itu kita Rasulullah digelar dengan nama tersebut kerana nama itu adalah merupakan anak